Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Masyita dan rakan-rakan. Saya Nur Atika binti Abdul Aziz akan membentangkan mengenai My Local State Sabah 2019 daerah Beluran. Hari ini saya akan menerangkan mengenai My Local State Beluran dan apa itu My Local State. My Local State diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, serta My Local State merupakan penerbitan statistik ekonomi dan sosial di peringkat daerah yang meliputi 20 bidang antaranya penduduk, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Seterusnya, penerbitan ini disusun berdasarkan garis panduan Handbook and Social Indicator. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai daerah Beluran. Beluran terletak 88 km dari Bandar Sandakan dan mempunyai keluasan sebesar 7.717 km persegi. Serta daerah Beluran terletak di timur utara Sabah. Jumlah penduduk daerah Beluran ialah 1.334.000 penduduk dan suku kaum yang terdapat di daerah ini adalah Kadazan, Dusun, Sungai, Bajau, Tidung, Suluk, Brunei, Dumpas, dan Cina. Dan hasil utama daerah ini ialah kelapa sawit dan sumber laut. Majoriti penduduk dalam daerah ini ialah kaum Bumi Putra. Serta pekerjaan utama dalam daerah ini adalah pekebun kecil seperti kelapa sawit, nelayan, peniaga kecil, pekerja ladang, dan kaki tangan kerajaan dan swasta. Slide seterusnya saya akan menerangkan mengenai kualiti hidup. Definisi pertama diambil dari Jabatan Perangkaan Negara, yaitu kualiti hidup merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sehat, pencapaian dan dapat menikmati taraf hidup yang melebihi keperluan asas dan mencapai kesejahteraan sosial. Serta apabila sebuah masyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang pada amnya lebih baik, maka kualiti hidupnya dianggap telah meningkat. Kualiti hidup meliputi segala keperluan hidup manusia dalam aspek kepuasan terhadap kebendaan, kesehatan, pendidikan, keselamatan, kepuasan keselesaan tempat tinggal, dan dalam persekitaran yang bersih. Dan definisi terakhir diambil dari Nur Izan Yahya, yaitu kualiti hidup diukur secara objektif melalui kesejahteraan ekonomi dan diikuti dengan tahap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kemudahan asas. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kualiti hidup dan perumahan. Rumah dan persekitaran adalah keperluan asas yang mampu mempengaruhi kualiti hidup, serta individu dan keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah dalam persekitaran yang baik, dilengkapi dengan perkhidmatan dan kemudahan didapati mempunyai kualiti hidup yang lebih tinggi. Dan kualiti perumahan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dan isi rumah bergantung dan dipengaruhi oleh pendapatan serta kesedaran untuk memiliki dan mendapatkan rumah yang berkualiti pada kos yang mampu dimiliki oleh keluarga tersebut. Tambahan pula, perumahan bukan saja berfokuskan tentang reka bentuk rumah semata-mata, bahkan meliputi penyediaan kemudahan infrastruktur dan fasiliti yang merupakan satu keperluan asas kepada kehidupan manusia. Rumah yang selesa bukan saja sebagai tempat tinggal, bahkan fungsinya lebih dari itu, yaitu dari segi keperluan sosial seperti untuk berehat, membesarkan anak-anak, untuk keagamaan, seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduknya. Slide seterusnya ialah mengenai dasar pembangunan dan kualiti hidup. Dasar pembangunan negara adalah bagi membawa negara ini ke arah yang lebih maju dan gemilang, serta pembangunan negara dijalankan melalui dasar-dasar tertentu bagi mencapai matlamat kerajaan untuk memajukan negara dari semua aspek. Dan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan ini turut meningkatkan kualiti hidup masyarakat kerana di bawah dasar terdapat berbagai program bagi membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Sebagai contoh, program PPRT telah banyak membantu golongan B40 untuk mendapatkan perumahan yang lebih berkualiti dengan membayar sewa yang mampu milik serta dilengkapi berbagai kemudahan asas seperti dewan komuniti, surau, cukai untuk berniaga, tadika, dan taman permainan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kerangka konseptual kualiti hidup. Kerangka konseptual yang sesuai diaplikasikan ialah hak mendapatkan,
Konsep tool ini sesuai diaplikasikan karena semua masyarakat pasti memerlukan rumah untuk berteduh, berlindung bersama keluarga. Oleh itu, untuk mendapatkan perumahan yang berkualiti, ketua keluarga perlu mencari pendapatan yang mencukupi agar dapat menyediakan perumahan yang berkualiti dan dilengkapi dengan semua keperluan asas. Rumah merupakan sebuah keperluan asas yang diperlukan oleh semua masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui teori Maslow pada tahun 1943 yang meletakkan keperluan asas di hierarki yang pertama. Oleh itu, bagi mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik, perlu mempunyai kediaman yang berkualiti serta dilengkapi dengan kemudahan asas untuk mendapatkan kenyamanan. Maka, perumahan yang berkualiti bergantung pada pendapatan sebuah keluarga. Slide seterusnya, saya akan menerangkan statistik mengenai pendapatan dan perbelanjaan isi rumah di daerah Beluran. Kita dapat lihat pendapatan isi rumah penengah pada tahun 2016 sebanyak 2.856 dan menurun pada tahun 2019 yaitu 2.849, menunjukkan penurunan sebanyak 7. Dan purata pendapatan isi rumah kasar bulanan daerah Beluran turut menunjukkan penurunan karena tahun 2016 ialah 3.992 dan menurun pada tahun 2019 yaitu 3.907 dan mengalami penurunan sebanyak 85. Nilai pekali Gini yang dikira berdasarkan hasil kasar menunjukkan penurunan sebanyak 0.035 mata karena pada tahun 2016 nilai pekali Gini ialah 0.420 dan pada tahun 2019 0.385. Pekali Gini ini dinilai dari segi ketidaksamaan pendapatan. Insiden kemiskinan menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 hanya 42.3 namun meningkat pada tahun 2019 yaitu 45.0, sebanyak 2.7 peningkatan pada tahun 2019. Dengan meningkatnya kadar kemiskinan di daerah Beluran, menyebabkan kediaman yang paling banyak dihuni oleh penduduk daerah Beluran ialah rumah flat cost rendah, yaitu sebanyak 400 unit. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan pendapatan penduduk Beluran adalah pada tahap yang rendah, karena rumah flat cost rendah paling banyak didiami di daerah tersebut dari tahun 2017 sehingga tahun 2019. Bagi rumah berkembar dan teres di daerah tersebut adalah dalam kuantiti yang sangat sedikit, yaitu 8 buah rumah berkembar dari tahun 2017 hingga tahun 2019, manakala rumah teres hanya 34 unit di daerah tersebut dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Oleh itu, pemilikan perumahan ini dapat dikaitkan dengan pendapatan masyarakat di daerah Beluran, terdapat jurang kemiskinan dan kualiti perumahan yang rendah. Dan hal ini berkaitan dengan harga rumah yang tinggi sehingga penduduk tidak mampu memiliki rumah kediaman lain seperti teres dan berkembar karena pendapatan yang rendah menyebabkan pemilikan rumah flat kos rendah dan rumah kos rendah yang sedia ada adalah paling banyak terdapat di daerah tersebut berbanding jenis kediaman yang lain. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai cadangan yang perlu diambil kira bagi meningkatkan perumahan yang berkualiti di daerah Beluran. Namun, kerajaan bukan saja perlu mendirikan perumahan yang mampu milik, tetapi juga perlu memastikan perumahan yang dibina berkualiti dan dilengkapi kemudahan asas penduduk karena merujuk kepada MyState daerah Beluran, terdapat perumahan penduduk yang tidak dilengkapi dengan kemudahan asas seperti air paip di kediaman mereka. Pada tahun 2019, hanya 55.5 sahaja kediaman yang dilengkapi bekalan air. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan semua kemudahan asas dilengkapi ketika membina kediaman berkos rendah agar dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat di daerah Beluran. Sekian saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.